Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Mudah-mudahan penonton yang merupakan jemaah di Masjid Al-Istighfar semuanya diberikan ketabahan dan kesabaran, dipermudahkan segala urusan. Jemaah istighfar yang kita rindui sekalian. Jadi pada hari ini ingin saya kongsikan kepada anda, kita nak cakap-cakap pasal iman, yang di mana iman itu bukan hanya terletak dalam masjid, sebaliknya iman itu haruslah dibawa ke mana-mana. Dalam suasana kita di mana masjid-masjid di Singapura sedang tutup buat sementara, dan begitu juga ibadah umrah kita tak dapat nak lakukan, ini tidak menjejas ataupun ia tidak sekali meruntuhkan semangat kita untuk meningkatkan keimanan dan kerohanian kita. Maka iman dan kerohanian kita boleh kita maintain dan boleh kita tingkatkan di luar masjid, bahkan di luar ibadah umrah. Oleh kerana dalam keadaan kita yang mungkin kita rasa tidak selesa, ini tidak bermaksud kita tidak boleh tingkatkan iman kita. Jadi macam mana cara nak tingkatkan iman, nak pastikan iman kita sentiasa terpelihara walaupun dalam rumah, stay home, #duduk rumah, tapi kita boleh tetap kekalkan iman kita dalam hati, dia tak lari. Ataupun boleh tingkatkan lagi, ialah dengan lakukan beberapa perkara. Yang pertama, hendak kita faham kita punya peranan, jalankan tanggungjawab. Jalankan tanggungjawab, insya-Allah iman kita akan tingkat dan iman kita akan terpelihara oleh Allah. Macam mana nak tahu peranan kita? Peranan kita kena tengoklah. Kalau kita seorang anak yang masih lagi ada orang tua, maka peranan dan tanggungjawab sebagai seorang anak kita jalankan, buat baik kepada mereka. Kalau yang tinggal bersama orang tuanya, ibu dan ayah, maka buat baik, buat mereka happy. Mungkin sebelum ini kita terlalu sibuk dan busy kerja, siang malam kita kerja, ataupun kita sampai lalai ataupun lupa untuk nak melayani orang tua kita, kan? Inilah masanya untuk kita bersamalah, untuk kita berbuat baik, untuk kita duduk bersamanya, kita bahagiakan dia dan sebagainya. Itu semua ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'ashr, demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Jadi selagi mana kita beriman dan beramal soleh, kita buat baik pada orang tua kita, maka amal soleh itu yang akan meningkatkan keimanan kita, insya-Allah. Dia tidak dalam masjid tapi kat rumah. Nampak tuan-tuan? Ya. Kadang-kadang kita tak perasan. Mungkin itu nikmat ditarik, tapi mungkin dia nak supaya kita tengok balik, mungkin ini adalah satu tanggungjawab ataupun peranan yang belum kita mainkan selama ini, kehadiran orang tua ya di dalam rumah kita. Kalau bagi siapa yang peranannya itu lebih daripada sekadar peranan sebagai seorang anak terhadap kedua orang tua, mungkin dia dah bernikah, dia dah kahwin, maka dia ada isteri, dia ada anak-anak, maka itu peranan dia dah bertambah. Kemudian dalam rumah tu ada orang-orang yang perlu dia menjalankan tanggungjawab, iaitu anak-anak dia, isterinya. Jadi macam mana? Buat baiklah kepada mereka, jalankan tanggungjawab. Kepada anak-anak ini, dia harus melayani dengan sebaiknya. Kepada isteri, kena layan dengan ma'ruf. Kata Allah SWT, perintahkan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka, layanlah mereka dengan al-ma'ruf, kebaikan. Al-ma'ruf ni adalah sesuatu yang kamu dan ahli keluarga kamu ataupun kamu dan isteri kamu sama-sama setuju yang itu benda baik. Kalau sama-sama tak setuju itu bukan benda baik, kalau satu kata itu bukan benda baik, aku tak suka, maka itu bukan ma'ruf. Kerana ma'ruf tu melibatkan perkara yang sama-sama suka, mutual interest, ataupun is a common good, sesuatu yang dipersetujui oleh kedua suami dan isteri. Ini adalah baik. Sebagai contoh, kalau duduk sama-sama makan sama-sama itu baik, maka layanlah dengan baik. Kalau isteri suka itu dilakukan di dalam rumah, maka buatlah. Kalau isteri ataupun suami suka solat berjemaah itu didirikan di dalam rumah, maka lakukanlah. Kalau tak suka, tak boleh tak suka, mesti lakukan, pasal
Allah suka. Jadi bil ma'ruf, perkara yang both husband and wife suka. Jadi layanlah isteri kamu dengan benda yang baik. Begitu juga sebagai seorang ketua keluarga, dia peranan dia tinggi, tanggungjawab dia tinggi dan berat. Kerana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali bin Abi Talib katakan, alimu anfusakum wa ahlikum khaira, ajarkanlah kepada diri kamu sendiri dan juga kepada ahli keluarga kamu benda-benda yang baik. Dalam rumah ni banyak benda, lot of teachable moments kita boleh berikan kepada anak-anak kita. Kalau mungkin yang sedang menonton ini ada keluarga kecil, ada anak-anak kecil ya, jadi mungkin inilah masanya untuk kita rapat dengan mereka, untuk cari peluang-peluang yang ada untuk kita buat satu jadual untuk kita get connected dengan anak-anak ini. Kerana tanggungjawab kan, kata Sayyidina Ali tadi, ajarkan kepada anak-anak kita kebaikan, ajarkan values yang baik. Jadi melalui melalui aktiviti ikut kreativiti masing-masing, sama ada sama-sama tengok YouTube, tengok video yang best-best, ataupun melalui hands-on activities, ataupun kalau nak keluar sekejap pergi kedai ke kan, ajarkan benda-benda yang baik. Nampak orang susah, derma terus, dan nampak jiran-jiran yang sama sebaya mungkin boleh kasih hadiah, belikan coklat kasih. Tu semua ajar benda-benda yang baik kepada anak kita. Kemudian seterusnya adalah macam mana nak tingkatkan iman kita selain daripada kita memenuhi keperluan dan tanggungjawab orang-orang di bawah kita, ialah dengan melalui sedekah. Ibadah sedekah ni tak tutup pintunya. Masih lagi kita boleh sedekah. Sekarang kita ada PayNow. Kalau dulu mungkin nak taruh literally nak derma masjid, kita kena singgah masjid, jalan, letak cash, letak dalam donation box. Tapi kalau sekarang kita ada PayNow. Macam mana nak tahu nombor PayNow masjid-masjid? Ni baru cerita tentang nafkah masjid, ataupun untuk nak infak masjid, maka anda pergilah ke Facebook, ada Facebook page masjid-masjid, carilah dalam Facebook ya. Jadi kita derma melalui PayNow. So cari Facebook page masjid-masjid tertentu, contohnya Masjid Al-Istighfar. Berapa nombor Masjid Al-Istighfar? Kesian derma. Kenapa kesian? Kerana masjid tutup, mungkin income pun tak banyak, jadi tabung derma pun mungkin tak masuk kan. Ya, terjejas juga ekonomi masjid. Jadi nak operasi masjid tu, jadi kita salah satu nak imarahkan masjid lah, kita memberikan sumbangan kepada masjid. Dan kalau kita berikan sumbangan, kita memberikan sedekah, nanti Allah akan tingkatkan iman kita, insya-Allah. Malah patut dia menjadi satu habit harian kita. Kerana dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap waktu pagi ada dua malaikat yang turun kepada seorang hamba. Lalu salah satu daripada malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah orang yang keluarkan nafkah itu satu gantian yang baik. Ya Allah, malaikat tu doa, kau gantikanlah setiap yang diberikan sedekah ataupun sumbangan itu dengan kebaikan. Kemudian malaikat yang lagi satu katakan, ya Allah, berikanlah orang yang menahan diri daripada keluarkan nafkah akan kebinasaan. Maksudnya ada dua malaikat, malaikat satu doakan yang baik, malaikat lagi satu doakan yang tak baik. Bila dia doakan yang tak baik, malaikat yang tak baik tu doakan bila kita ada peluang untuk nak sedekah tapi kita lokek. Kita lokek lokek kat sini kita ada ekstra tapi kita tak nak derma. Macam-macam alasan. Ni aku derma ni, masjid kan dah kaya, sudahlah gini-gini, bukannya aku dapat apa-apa kan. Ataupun ada orang nak minta sedekah, aku tengok sihat je, tak nak kasih lah. Dia menahan, sedangkan dia ada kelebihan. Duit tu dia tak perlukan waktu tu, dia ada, dia tahu duit untuk diri dia cukup, untuk anak-anak dia cukup, why not derma? Tapi dia tak, dia menahan. Maka at that point of time malaikat akan angkat tangan, malaikat akan doakan lah, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, kau gantikanlah orang yang menahan ini dari keluarkan nafkah ataupun sedekah dengan kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi carilah peluang-peluang keemasan. Kita kat rumah ini, masjid tutup, dia sedekah bukan untuk masjid je, sedekah dari arti kata lain yang luas lah, kepada sumbangan-sumbangan orang-orang yang memerlukan, orang yang susah, orang yang affected. Sebenarnya saya katakan tadi, sumbangan dari sudut kewangan ke, dari sudut berikan pakaian ke, apa jenis. Jadi sedekah maksudnya adalah sedekah yang datang daripada hati yang ikhlas. Apa yang diperlukan oleh saudara kita itu kita cuba berikan, cuba kita angkat kesusahannya. Kalau tak boleh semua pun, sikit pun jadilah.
asalkan sedekah itu dapat mengukir senyumannya, itu pun dah cukup baik insya-Allah. Dan yang ketiga, perkara yang boleh kita lakukan untuk tingkatkan iman kita apabila kita berada di rumah ialah untuk kita tadi first apa tadi, fahami peranan, jalankan tanggungjawab. Yang kedua adalah untuk kita sedekah. Yang ketiga adalah untuk kita buat baik dengan jiran tetangga. Ini pun ada peluang. Habis ustaz suruh stay rumah. Tapi kalau kita ada peluang untuk keluar rumah sekejap, buat baik, hantar lauk dan sebagainya, kita boleh telefon, buat baik dengan jiran. Itu pun salah satu aspek tingkatkan iman kita. Kerana kata ada sebuah hadis di mana kita punya iman tak akan, kita tak sempurna iman kita kalau kita tidak kalau kita menyakiti hati jiran. Kalau kita menyakiti jiran, maknanya kita bukan di kalangan orang yang sempurna imannya. Maknanya opposite, kalau kita buat baik dengan jiran, iman kita tu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan jiran ni pun telah ditekankan oleh Nabi. Kata Nabi, malaikat Jibril ni selalu pesan kepada aku agar memuliakan dan menjaga kebajikan jiran. Hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, sehingga kan aku sangkakan bahawa jiran aku ni bakal mewarisi harta aku. Kerana penting sangat, maka Jibril tekankan suruh jaga hak dan muliakan jiran tetangga. Jadi mudah-mudahan 3 aspek ini dapat kita amalkan untuk kita tingkatkan iman kita melalui aktiviti-aktiviti dan amalan-amalan di luar masjid. Walaupun pintu visa tertutup, tak dapat nak laksanakan umrah, ataupun pintu-pintu masjid itu tutup buat sementara waktu, jangan kita menutupi pintu-pintu yang lain untuk membuat kebaikan. Maka carilah pintu-pintu yang lain untuk buat kebaikan, insya-Allah sampai juga kepada Tuhan. Wallahu a'lam bissawab. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Antal murtaja yaumal
محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل درتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون إن قيل درتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نكون قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي مسلم هدينا يا برا إلينا الآن يا همة سادات الأقطاب فأدينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله أنت مدينة دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجمين والمؤافى والسكيم سوى القونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله بيدك ما بدنياي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله